Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Mustikah hadis kita, iaitu bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai hadis yang ke-10, iaitu berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu antu'mina billah, ya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada beriman dengan Rasul, ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Jadi akhirnya kita akan masuk dengan beriman dengan Rasul. Baik, kita ambil hadis yang ke-10, hadis yang akhir dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu hadis yang lepas kita bincangkan tentang bila iman, maksudnya lawan kepada iman itu ialah syirik, ya. Jadi kita ditegah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyamai sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegah. Wala tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Quran dalam surah Luqman, ya. Sebab syirik kepada Allah itu merupakan satu kezaliman yang besar. Kezaliman kepada diri kita lah, ya. Kita dah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam, tiba-tiba kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita syirik. Jadi kita menzalimi diri kita. Sebab, ya, balasan bagi orang syirik ni sangat besar azabnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil hadis yang akhir, ya, iaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu zambi a'zamu 'inda Allah qala an taj'ala lillahi nidaan niddan wa huwa khalaqaka. Al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah satu-satunya dosa yang terbesar di sisi Allah? Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa yang terbesar di sisi Allah itu ialah engkau mengada-adakan bagi Allah sesuatu yang menyamainya. Engkau mengada-adakan sesuatu bagi Allah itu menyamainya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia menciptakan kamu. Padahal dia tu menciptakan. Jadi mana mungkin pencipta dengan yang dicipta itu sama? Tentu berbeza. Pencipta, orang yang mencipta dengan orang yang dengan benda yang dicipta, tentu berbeza. Tapi kalau menyamainya dengan sesuatu, atau dengan yang menyamainya dengan sesuatu, maka itu dikatakan satu syirik yang besar lah, maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita katakan menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Lalu kita sebut walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sesiapa pun yang, ya, maksudnya yang menyerupai dan yang serupai dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dan tiada sesiapa pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, hadis ini nak ceritakan kepada kita yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masa hayatnya, masa hidupnya, tumpuannya ialah, maksudnya dia merupakan tempat tumpuan, tempat harapan, tempat segala-galanya lah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bagi para sahabat itu, maksudnya dia lah tempat yang ditanya. Para sahabat jadikan Nabi Muhammad tempat yang dikaji, tempat yang ditanya, apa-apa hal pun ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Al-Quran jelaskan kepada kita, menjelaskan, ya, mengatakan bahawa wa ma khalaqtul jinna wa insa, bukan ayat Quran yang menjelaskan, iaitu ayat yang menjelaskan tentang wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, ya, tidak diutuskan engkau
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk beri rahmat ke seluruh alam. Itu berdasarkan ayat Al-Quran itulah, ya. Jadi maka rujukan yang sebenarnya ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rujukan itu bukan para sahabat saja, sampailah kepada kita hari ini, ya. Jadi hari ini kita dah masuk bulan Rabiul Awal ni, ya, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila? Malam besok ke? Esok, hari Rabu, ya. Jadi 12 Rabiul Awal maksudnya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita digalakkanlah bulan Maulud ni supaya kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Kerana kita u'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kerana kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan malaikat, kita beriman dengan rasul, dengan kitab-kitab, dan kita beriman dengan rasul-rasul. Jadi kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita beriman, tanda kita kasih, tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tak lain tak bukan mengikut sunnahnya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah dia, ya. Dia apa sebab? Jadi untuk mendapat syafaatnya, maka kita sentiasa baca berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, man shalla alayya wahid sallallahu alaihi asyarah. Hadis Nabi menyebut, siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selawat kepada kamu, pada orang yang menselawatkan itu 10 kali. Itu begitu sekali. Baik, ya, itu. Yang kedua, hadis ini nak menceritakan tentang tajuk yang kita baca ni lah, iaitu tajuk yang berkaitan dengan beriman, iaitu tegahan untuk mengelakkan supaya merosakkan keimanan seseorang itu, maka kita dilarang melakukan syirik ataupun menyamai Allah dengan sesuatu. Dan ia merupakan yang ditanya oleh sahabat ini, oleh Ibnu Mas'ud ini, Abdullah Mas'ud ini, merupakan, Nabi kata dia merupakan satu daripada dosa besar. Ini dosa besar tu banyaklah, ya. Kalau dalam sebelum ini hadis disebut ada 7, ya, 7 dosa besar, iaitu as-sab'ul mubiqat, ya. 7 antaranya iaitu asyrik billah, ya, berzina, ya, membunuh, ya, minum arak, berjudi, tandung nasib, ya. Itu semua dikatakan, ya, dosa-dosa besar, kan. Baik, kita tengok huraian dalam kitab ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti mana kita tahu, dia semasa hayatnya dia merupakan tumpuan tempat sahabat-sahabat bertanya, ya, tempat bertanya. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW ni dalam masa menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul, ya, membuka dengan seluas-luasnya pintu pertemuan dengan Nabi lah, dengan dia, pada segala lapisan masyarakat, ya, untuk mereka menanyakan apa yang mereka muskilkan berhubung dengan soalan-soalan agama. Itu Nabi, jadi open untuk semua, ya, dia terbuka untuk semua. Maknanya dia menyantuni semua, bukan hanya golongan-golongan tertentu sahaja, ya, bukan golongan-golongan elit ataupun golongan VIP, ya, golongan-golongan yang hebat-hebat, ya. Bahkan dia menyantuni, dia terbuka kepada semua, sehinggalah ke peringkat yang bawah. Sesiapa pun boleh bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kanak-kanak pun boleh bertanya, kan. Kanak-kanak pun boleh bertanya, kan. Itu Rasulullah SAW, keterbukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hal ini kalau kita nak jadikan dia sebagai model kepada kepimpinan, ya, kepimpinan bagi orang yang memimpin. Jadi seorang yang memimpin itu mesti terbuka, ya, terbuka kepada semua orang, ya. Kalau kita ibaratkan kita ni sebagai pemimpin rumah tangga, maka kita kena terbuka kepada semua ahli keluarga kita. Tak ada pilihan, tak ada pilih,
yang ini tidak, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Tak ada. Isteri kita, anak kita, ya, anak pun ada, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, kan. Jadi semuanya terbuka, semuanya sama, ya. Itu maksudnya itu sikap Nabi lah sebagai seorang pemimpin. Kalau kita nak ambil iktibar ataupun nak ambil sunnahnya, ya, ataupun pengajarannya, sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW itu dia, ya. Maksudnya kita kena jadi orang yang terbuka dalam memimpin sesuatu organisasi, ya. Sama ada keluarga kita, kalau kita ni keluarga kita lah, ataupun kalau masyarakat kita, atau karya kampung kita, ataupun kawasan kita, parlimen kita, ya. Kalau wakil rakyat lah, parlimen dia, kan. Kita terbuka untuk semua, open, kan. Tidak ada pilihan-pilihan yang tertentu, ya. Okey, ya. Dalam hadis ini nak menyatakan, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud ni periwayat hadis yang hebat, kan. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa besar yang disebutkan tadilah. Jadi antara dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu syirik. Dosa besar syirik. Itu satu perkara yang sangat mustahak diketahui oleh setiap orang Islam. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ni tanya ni dengan tujuan apa? Tujuan nak memberi penerangan kepada semua orang Islam, sebab ini benda yang sangat mustahak. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang Islam, ya, orang yang beriman lah, ya, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mengaku dengan orang kata tasdik ataupun dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu, ya, dengan pengakuan itu, maka setiap orang Islam kena tahu, ya, bahawa dikatakan kita tak boleh leka lah, ya, tak boleh leka dalam hidup kita ini, tak mau mengambil berat tentang dosa-dosa dan pahala-pahala ini. Kadang orang tak kisah sangat dosa pahala ni, kan, dia langgar je. Jadi maksudnya kita kena jadi orang yang beriman, orang yang peka, orang yang maksudnya tak boleh leka dengan soal-soal dosa. Kita kena peka, kena beri perhatian. Ini merupakan satu dosa kesilapan ataupun satu pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi kita kena peka hal-hal yang macam ini. Persoalan peka ini maksudnya kita kena berilmu lah. Bila kita berilmu baru kita tahu, ya. Kalau tak berilmu kita tak tahu. Bila kita berilmu baru kita tak tahu. Bila kita tahu, kita dapatlah bezakan yang mana pahala, yang mana dosa. Jadi yang mana kita boleh buat pilihan, sama ada kita nak pilih yang dosa ke yang pahala. Tapi mustahil lah kita nak pilih yang dosa, sebab yang dosa itu benda yang akan mendatangkan mudarat kepada kita dan memberi kesusahan kepada kita. Takkan kita nak pilih yang susah kita nak pilih yang senang kepada kita. Jadi yang senang kepada kita ialah pahala, ya. Tapi untuk nak mendapatkan pahala ni, yang senang ni bukanlah benda yang senang boleh dapat senang. Dia kena susah dulu baru boleh jadi senang. Begitulah keadaan, hukum alam tu begitu, ya. Sunnatullah tu begitu. Setiap orang yang susah akan ada kesenangan, dan setiap orang yang senang ada susahnya, ya, begitu, kan. Jadi cabaran-cabaran itulah kita kena hadapi dalam kehidupan kita, ya. Dalam pada itu maka susah senang ini maknanya akan menentukan kehidupan kita, dan kehidupan kita ini maksudnya kita jangan leka tentang, ya, pahala dan dosa ini. Kita kena peka, tak boleh buat tak kisah aja, tak apalah, ya. Kalau dulu kawan-kawan dulu masa saya sekolah tu, kawan-kawan yang nakal-nakal, yang degil-degil tu, kita kata jangan dosa tu, dosa pi, ya, kata dia. Orang Kedah kata dosa pi, ya, kan. Jadi dia tak kisah lah dosa tu, kan. Dosa pi, ya, dia kata. Dia kata, kan, kita kata janganlah mengumpat orang, jangan caci orang, jangan cela orang. Pada bulan puasa tu kita ludah orang, kan. Mak kita larang jangan ludah, nanti batal puasa, dia kata, kan. Nak bagi kita jangan buat benda yang macam tu, kan. Jadi kita pun, ya, tak ludah lah maksudnya, kan. Nak supaya jangan, maksudnya kita caci dia, kita cela dia, kan. Dosa api, ya. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kawal perasaan dia, kan. Dia dosa pi, ya, tak apalah dosa. Sebab dia tak tahu dosa pi tu, yang pi tu, dosa pi tu maknanya macam mana teruknya dosa tu, dia tak tahu,
kan. Jadi kalau teruk dosa tu dia tahu, dia tak kata macam tu. Dosa api lah dia kata. Macam orang panas baran lah, kalau orang Kedah kata panas baran, dia sakit kan, dia sakit, dia sakit, berdarah dan sebagainya. Biarlah dia berdarah kata dia. Macam tu je dia kata, biarlah dia berdarah kata dia. Berdarah, biar dia berdarah. Dia panas baran lah tu kan. Orang nak cuci sakit kan, nak cuci tu sakit kan. Biarlah dia kata, biar dia kata. Jadi tak selesai masalah dia kan. Itu keras hati lah maksudnya orang macam tu kan. Jadi jangan sampai peringkat yang macam itulah kita menilai dosa pahala itu kan. Baik, kemudian berikutnya dalam hadis ini menekankan tentang syirik. Hadis sebelumnya kita dah ceritakan tentang syirik itu, menekan tentang syirik. Jadi bagi menjawab persoalan yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud itu, apakah dosa, dia kata dosa-dosa yang terbesar, iaitu kata Nabi SAW dalam hadis ini, dia kata syirik lah kan, syirik, itulah syirik, maknanya ialah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak patut lah, tak patut seorang tu, kita katakan amat tak patut lah, kita katakan amat tak patut seseorang itu dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia amat tak patut, ataupun dia menyamai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dia tu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu cipta. Macam kita ni, kita dicipta oleh Allah. Allah ciptakan kita. Tiba-tiba kita samakan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Lam yalid wa lam yulad. Kita dilahirkan, kita diperanakkan, kita melahirkan, diperanakkan, dilahirkan. Allah tak macam tu kan. Dia tak sama. Jadi kalau kita samakan macam tu, tertolak lah dari segi akidahnya. Macam Kristian tu tertolak lah, Kristian akidahnya, sebab dia konsep dia Trinity kan, tertolak dia itu kita dah faham, kita selalu ulang benda-benda yang macam tu kan, konsep Trinity dalam Kristian tu. Maka sebab itu Kristian tu ditolak, kerana dia bukan kul huwallahu ahad. Nabi kata, Allah kata kepada Nabi, kata olehmu Allah itu satu. Kul huwallahu ahad, bahawa Allah itu satu, bukan Allah itu Trinity, tiga, lahir, ibu ada ibu Allah dan sebagainya kan. Baik, itu di antaranya patut, tak patut kita buat perkara yang macam itu. Jadi kita kena ingatlah, kita bukan, kita dalam keadaan yang hari ini, dalam nikmat yang Allah bagi, nikmat Islam dengan nikmat iman ini. Jadi kalau kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang syirik ini, menyekutukan Allah ini, memang satu tak sepatut-patutnya kita lakukan. Kenapa? Kerana kita meletakkan diri kita dalam kezaliman. Kita sendiri menyiksa diri kita. Api itu panas. Kita sendiri bakar hati, bakar diri kita kan. Patutnya orang, kalau orang nak bakar kita, nak pergi kepada yang panas tu, orang tolak paksa tak nak pergi, tapi kita ni rela untuk pergi situ. Na'udzubillah min zalik. Jadi something wrong lah bagi akal yang waras. Bagi akal yang waras itu satu benda yang pelik lah, benda yang pelik kan. Jadi tak mungkin kita akan melakukan begitu. Jadi na'udzubillah min zalik kan. Lepas tu orang musyrik Mekah, orang musyrik Mekah tu yang mereka menyembah berhala itu, dari timbangan akal pun kita tengok tak siuman yang mereka lakukan itu. Mereka sembah berhala kan. Itu Tuhan mereka kata. Dan Tuhan disebutkan macam-macam tadilah, berkuasa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang satu ketika mereka buat Tuhan mereka itu daripada buah tamar. Buah tamar tu dia buat berhala tu, dia ukir dengan buah tamar. Buah tamar tu. Kemudian buah tamar tu dia makan kan. Jadi maksudnya dari segi logik, dan itu dia sembah kan. Dari segi akal kita, logik memang tak terfikir kita kan. Macam mana dia boleh sampai begitu, jahilnya dia. Itu dia kata jahiliah tu, tak boleh fikir. Sedangkan bisnes dia, ilmu pengetahuannya tinggi, tapi dari segi memikir tentang ketuhanan tu dia jadi begitu kan. Itu benda yang pelik. Dia ahli perniagaan yang hebat kan, kita katakan, memikirkan, tapi
keadaan begitu, pemikiran bila berkaitan dengan ketuhanan itu, maksudnya pertimbangan akal tu macam orang tak siuman. Orang tak siuman, orang yang tak sepatutnya kita kata jangan tu, benda tu tak boleh tu, kan? Pada dia kata boleh lah, walaupun benda tu kita katakan pelik lah, benda yang menyusahkan dia, kan? Ya, macam kita katakan orang, kita tahu orang tu dia tak, kita kata dadah tu satu benda yang tak baik lah kita kata, tapi pada dia ambil juga maksudnya benda tu, ni benda ni elok, tu something wrong lah maknanya benda tu berlaku kepada dia, pemikiran tu jadi begitu keadaan dia, kan? Lagi dari sudut akidah ketika itulah, kan? Jadi berlaku zalim lah ke atas diri dia, kan? Sebab apa? Sebab bila dia buat begitu, dia mendedahkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mendedahkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dah sebut satu kezaliman yang besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kezaliman yang besar ni mestilah balasannya pun begitulah, pedihlah, ya. Bahasanya sangat pedihlah, sangat. Okey, ya, itu hadis yang ke-10 menceritakan kepada kita, ya, tentang syirik, ya, tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti tolak syirik, ya. Syirik, jangan terkelik sikit pun dalam hati kita ada sesuatu yang question mark ataupun query dengan rukun iman yang 6 tu, iaitu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi, kan? Jadi jangan terdetik di hati kita sedikit pun, ya, untuk nak query ataupun nak pertikaikan, yang kita percaya itu, kan? Jadi hadis-hadis yang menceritakan ini maksudnya tak boleh kita pertikaikan, ya. Mungkin orang kata ya ke, tak boleh, ya ke tak boleh aku sistemat, mesti ya, yes, maka itu dikatakan orang yang beriman, kan? Baik, ya. Ada sikit masa lagi, kita pergi kepada bab yang kedua dalam kitab ini, iaitu beriman kepada Rasul Allah alaihi salatu wassalam. Ayat yang tadilah kita sebutkan, iaitu tentang Rasul ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Sebab Muhammad ni diutuskan untuk semua, bukan untuk satu kaum saja, bukan untuk kaum Quraisy saja, dia untuk semua manusia, ya. Kalau kita sekarang ini semua, maksudnya manusia Melayu, manusia India, manusia Cina, ya, apa-apa bangsa lah dalam negara ini ataupun dalam dunia ini, maksudnya itu yang diutuskan Muhammad itu, manusia yang memberi rahmat. Sebab apa memberi rahmat? Ya, sebab dia merupakan sebagai orang yang, ya, model manusia yang diberi contoh kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dunia ini. Untuk kalau nabi-nabi sebelum ini untuk kaum-kaum dia, untuk kaum-kaum dia, generasi dia, kaum dia lah. Habis tu orang ni tu kat kaum dia, kan begitu. Kalau katakan macam Taurat untuk siapa? Untuk Musa, ya, untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi kita katakan, untuk orang Yahudi, kan. Tidak, yang ini untuk semua orang, ya, semua manusia. Jadi manusia ni dia berhajat, ya, berhajat kepada sesuatu. Kita ni mesti berhajat kepada sesuatu. Dikatakan manusia tu berhajat kepada sesuatu, ya, untuk mengawasi amal usaha kita dalam segala peringkat kehidupan kita. Jadi kita nak buat satu benda itu, kita mesti mengharapkan sesuatu, orang yang boleh bimbing kita. Itu manusia, ya, dia tak boleh buat sendiri. Ada benda yang dia tak mampu nak buat, dia harapkan orang ni. Ada orang ni tak boleh begitu. Jadi saling bantu. Itu yang dikatakan manusia. Jadi manusia memerlukan kepada bimbingan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi bimbingan kitab Al-Quran. Allah bagi SWT bagi bimbingan. Model dia siapa dia? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab undang-undang, kalau kita kata ke negara kita ni perlembagaan lah kita katakan, ya,
Kemudian perlembagaan tu siapa yang nak menjalani perlembagaan itu, iaitu ketua negara lah, ya, ketua negara itu, ya, yang akan melaksanakan perlembagaan itu. Kalau kita kata ini perlembagaan ataupun kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak hidup, bagaimana cara kita nak mengendalikan urusan kita, nak uruskan ketadbir hidup kita dalam dunia ini, dalam alam ini, dalam dunia ini, untuk kita mendapat keselamatan. Kita hidup di dunia pun kita selamat, kita bahagia, kita seronok. Kemudian kita hidup di akhirat pun kita selamat dan seronok. Dalam Al-Quran kata wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia, ya. Dan juga jangan lupa bahagian kamu di hari akhirat, kan. Jadi maksudnya dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi bimbingan kepada kita. Al-Quran dan Nabi itu sebagai pembawanya, utusannya, ya, yang akan melaksanakan, ya, apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Apa yang terdapat Al-Quran itu Nabi akan laksanakan, Nabi akan buat. Bahkan diri Rasulullah SAW itu juga, sampai ada sahabat, sampai Aisyah ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat-sahabat kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, kaifa, maksudnya bagaimana khuluquhu ni perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bagaimana. Jadi Aisyah kata khuluquhu al-Quran, perangainya itu Al-Quran. Apa yang terdapat Al-Quran itulah apa yang terdapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model kepada kita untuk jadi bimbingan manusia, ya. Jadi kalau ambil orang lain, malaikat jadi model, mana mungkin. Betul, dalam Al-Quran ada menceritakan ada orang-orang pertikaikan, ya, Bani Israel dia pertikaikan, ya, kenapa tak turun malaikat kepada kami untuk membimbing kami, kan? Bagaimana malaikat bimbing mereka sedangkan malaikat tak sama dengan mereka, kan? Dia tanya begitu, maka diturunkan Nabi kepada mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk membimbing mereka, Nabi Muhammad, ya, sebab dia sebagai ikutan, sebagai model kepada manusia itu. Jadi manusia perlukan kepada pimpinan itu. Jadi kalau tak berdasarkan kepada pimpinan itu, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu, dia akan rosak, dia akan binasa. Bila hadis disebut, dia kata taraktu fi amrain lam tadillu mata masaku, tidak, dia kata aku tinggalkan kepada kamu dua benda, yang mana benda ini tak akan merosakkan kamu, tidak akan binasakan kamu. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kamu tidak akan jadi binasa di dunia dan juga sampai kepada hari akhirat. Itu dikatakan, ya, benda yang dikatakan kita perlu kepada bimbingan. Kalau dibiarkan manusia ini, ya, dibiarkan maksudnya dengan tidak dipimpin dan diberi petunjuk, jadi akan terjerumuslah dia ke dalam lembah kejahatan. Dia akan terjerumus, ya, sebab ada something yang berusaha ke arah untuk nak merosakkan dia. Ada sesuatu, ya, nafsu dia lah, nafsu, dan nafsu itu mestilah berdasarkan kepada pujukan, rayuan, seperti mana yang disebut musuh-musuh kita ni, maksudnya syaitan tadi, kan. Musuh manusia itu ialah syaitan, kan. Sebab ini dijanjilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia nak mengganggu anak Adam. Dia dijanjilah, dijanji. Kerana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia protes, dia nak merosakkan anak Adam, dia kata nak ganggu kita. Jadi untuk supaya kita ni diawas, jangan diganggu, jangan kita terikut-ikut dengan hasutan dia dan sebagainya, maka dibagi kepada kita itu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai bimbingan, ya, sebagai bimbingan kepada kita. Sebab manusia ni dia kata betapa tidak begitu, dia kata sedang manusia dalam alam kehidupan ini berada antara dua kekuatan yang besar, dua desakan yang besar. Manusia ni dua kekuatan yang mendesak, yang kuat, katakan. Yang satu menolaknya kepada kejahatan. Jadi ini satu benda yang sukar, ya, nak menolak
manusia tu daripada kejahatan, satu benda yang sangat berat, iaitu nak menolak apa? Nak menolak hawa nafsu dan tabiat marah yang dikuasai oleh syaitan yang ada dalam diri kita. Itu benda sangat sukar. Kita nak lawan kekuatan tu. Kita mesti ada kekuatan yang hebat untuk nak menolak kejahatan. Sebab itu bila kita dah nak menolak, kita boleh menolak kejahatan itu, pahalanya berlipat ganda. Disebutkanlah hadis, ya, berlipat ganda. Kita tolak kejahatan itu, ditolak, ya, untuk tidak melakukan kejahatan. Ya, dalam dikatakan orang-orang yang mendapat perlindungan ataupun dikatakan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ini dikata, kan, orang-orang yang macam inilah, orang yang nak menolak kejahatan. Ya. Macam Nabi Yusuf, ya, tolak kejahatan untuk nak istilahnya bermukah lah dengan Balqis ke, dengan apa, dengan Zulaiha, ya, dengan Zulaiha, ya, dengan Zulaiha, ya, dia tolak. Itu maksudnya. Kenapa? Karena satu kejahatan yang besar, dosa yang besar, tapi nak tolak benda itu. Satu kekuatan, mesti ada kekuatan yang hebat baru boleh tolak benda itu. Tak ada, ya. Itu yang pertama dia kata. Dan yang satu lagi iaitu mendesak kepada kebaikan akal. Yang satu lagi ni kekuatan untuk menggunakan akal dan hati nurani kita. Akal ni nak mendesak hati nurani kita, ya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak buat sesuatu yang baik, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni akal ni, nak kena fikir akal ni. Allah bagi akal kepada kita, keistimewaan manusia ni adalah akal lah. Jadi akal inilah, ya, nak gunakan akal yang boleh, orang kata, dan hati dia ni, ya, akal dan hati yang dikurniai Allah Subhanahu Wa Taala ni, bagaimana nak diusahakan ke arah untuk nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak melakukan kebaikan, kan? Jadi satu benda yang baik tu, kita ada akal untuk, kadang-kadang kita ni bila nak buat sesuatu yang baik, kita fikir dulu, elok ke tak elok ke, mesti berfikir keadaan itu. Jadi nak elok ke tak elok ke, nak berfikir itu mesti berdasarkan kepada ilmu. Dia ada ilmu baru boleh dia buat, dia dapat bezakan antara satu. Kalau dia tak ada ilmu, tak boleh. Sebab itu dalam Islam ni ilmu tu sangat penting, ya. Ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Jadi penekanan tentang ilmu tu, ya. Ilmu itu yang penting, yang akan menjadikan kita ni kuat, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akal lah, ya. Bila ada ilmu, maka dapat kita berfikir dengan akal kita. Jadi sama ada benda tu logik ke tak logik ke, benda tu, jadi akal lah yang akan menentukan, ilmu itu menentukan kepada kita, kan. Itu dua benda yang mendesak kita, maksudnya benda ke arah menekan kita ke arah untuk nak mengelak daripada melakukan kejahatan, dan satu benda yang nak berusaha ke arah untuk nak buat kebaikan. Sukar. Sebab itu dalam ayat kata, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashi'in. Nak solat itu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Illal khashi'in, kecuali mereka-mereka yang betul-betul nak solat, betul-betul khashi'in, mereka buat tu dengan sepenuh hati. Dia nak buat dengan sepenuh hati, apa nak halang pun dia akan buat, kan, gitu. Maknanya dia nak nekat, dia nak buat benda itu. Itu makna kata khashi'in, maknanya dia berbuat keadaan yang begitu, ya. Benda yang buat dia tu, solat tu bukan satu benda yang senang kita boleh buat, suka, kan. Tapi kita buang segala-gala desakan-desakan yang akan, ya, menyebabkan kita rasa tak khasyi', tak menuju ke arah solat yang baik itu. Kita tolak benda yang itu, kan. Itu benda yang sangat sukar, ya. Aku kadang-kadang orang kata sembahyang tak khusyuk, kan, betul kan, tak khusyuk sembahyang, khasyi'in tu maknanya khusyuk, maknanya beri tumpuan, beri perhatian. Kalau kita tak beri pertumpuan dan perhatian, maka kita akan jadi leka lah, kan. Kadang-kadang bila orang tu nak solat, setengah jam belum masuk waktu dia ingat dari dia lah, kan. Itu mana ada peka lah keadaan itu, kan. Itu
Okey. Jadi kalau dua benda ini ya dibiarkan menjadi keruntunan ataupun menjadi katakan diruntun oleh dua kekuatan ini, seseorang manusia itu dia kata ya kejahatannya akan mengalahkan kebaikannya. Dua benda dia bagi dua benda yang susah ni, tapi dua benda yang susah ini maksudnya kejahatan tu akan memakan kebaikan. Dia akan, maksudnya kejahatan tu dia akan, orang kata, mengalahkan kebaikan. Jadi itu pemikiran kita lah kan. Sampai hari ini kita tengok kadang-kadang benda tu salah tapi kita rasa macam betul kan. Itu istilah dia kan, kebaikan itu ya. Fitnah lah kita kan, benda tak betul kan. Fitnah tu benda betul, tapi kerana selalu dibuat kita rasakan benda tu betul lah kan, begitu kan. Betul lah ni kita yakin, kita percaya dengan sebab selalu disebut kan. Akhirnya kalau 1000 kali sebut benda tu itu kenapa? Kerana dunia perhiasan dunia, kerana keseronokan dunia. Betulnya kita boleh kalah dengan kebaikan tu kerana keseronokan dunia, kerana apa? Nafsu tadilah ya, mengawal keseronokan dunia, perhiasan dunia, dan benda-benda yang boleh jadi penarik kepada kita untuk ya. Sedangkan hati dan akal kita ni kadang-kadang tak mampu untuk orang kata nak mengawal benda-benda yang macam ini ya, tak mampu kita nak kawal. Nak masuk waktu sikit ya. Okey, jadi dalam ini tengok apa yang disebut dalam ini sebelum kita habis ya. Saya ambil seketiga. Dia kata kat sini, dia kata adalah sama bandingan dengan kuasa mata kepada kepala untuk melihat, sebagaimana yang dijelaskan seperti berikut. Contohnya, kalau mata manusia hanya dapat melihat dengan kuasa yang ada padanya, jarak yang tertentu, dan lenyap atau lemah penglihatannya dengan hilang atau lemahnya kuasa itu, maka manusia boleh memikir atau menimbang hanya dengan kuasa yang ada pada akal dan hati nuraninya, dan akan lenyap atau lemah pula dia fikiran, daya pemikiran atau pertimbangan apabila hilang atau lemah kuasa tersebut. Jadi kadang-kadang kita ada penglihatan, ada penguasaan ilmu dan sebagainya, tapi kalau penglihatan kita lemah, penguasaan ilmu kita tak kuat dan sebagainya, jadi benda ni akan menjadikan kita kalah dari sudut yang disebutkan tekanan kekuatan tadi itu, kekuatan ke arah kejahatan dengan kebaikan itu. Jadi kita akan jadi kalah. Kenapa? Kerana kita kurang ilmu ya, kerana kita kurang orang kata pengalaman dan sebagainya. Mungkin kita, kalau ini diberi contoh lah, kalau kita katakan kurang penglihatan, jadi kita akan jadi lemah sebab benda tu tak kuat kepada kita kan. Okey, insyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang, masa tak mengizinkan. Yang baik itu daripada Allah SWT, lemah kelemahan bagi saya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.